so Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurniaan daripadanya dapat kita bersua kembali dalam Gelanggang Forum bersama saya, Nur Afrina Farhani binti Muhammad Azli. Warga Dewan sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel, izinkan saya mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Kita sedia maklum, kualiti udara merujuk kepada keadaan udara di sekitar kita yang boleh memberi kesan kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Ia bergantung kepada komposisi udara dan tahap pencemaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualiti udara termasuk kepekatan gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon dan partikel-partikel halus. Pencemaran udara boleh berasal dari pelbagai sumber termasuk pengangkutan, industri, pembakaran bahan fosil dan aktiviti manusia yang lain. Pemantauan dan pengurusan kualiti udara penting untuk menjaga kesihatan manusia dan alam sekitar. Ini bertepatan dengan tajuk forum kita pada hari ini iaitu Jerebu Barah Udara. Tak tumbuh tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik kita, mari kita berkenalan dengan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama yang ayu berbaju kurung, Saudari Nur Fatin Nabilah binti Haizan yang merupakan Pegawai Penyelidikan Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang. Selamat datang dan apa khabar saudari? Terima kasih Puan Moderator, khabar baik. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nur Ain Maisarah binti Cik Mat yang merupakan Pegawai Kawalan Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang. Selamat datang dan apa khabar saudari? Terima kasih dan khabar baik Saudari Moderator. Hadirin dan hadirat yang dihormati, izinkan saya untuk mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Nur Fatin Nabilah. Mohon saudari memberikan penjelasan dan isu berkaitan dengan kualiti udara yang ada di negara kita. Terima kasih saya. Pada pandangan saya, Jerebu merupakan antara salah satu isu kepada kualiti udara. Umum maklum mengetahui bahawa udara yang bersih sangat signifikan kepada manusia khususnya. Isu kualiti udara iaitu jerebu ini menjadi satu permasalahan dan sangat bahaya kerana individu yang akan diserang atau berisiko tinggi terhadap isu jerebu ini ialah seperti bayi, kanak-kanak, orang tua, individu yang bekerja di luar rumah atau pejabat serta mereka yang mengalami penyakit seperti asma bronkitis, radang paru-paru, jantung dan juga alahan. Menurut Suraya Ali dalam petikan akhbar 1 Oktober 2023 yang mengatakan bahawa kualiti udara terus merosot
iaitu sebanyak 9 kawasan catat indeks pencemaran udara iaitu IPU tidak sihat. Negara kita acap kali dilanda jerebu, seolah-olah fenomena ini seperti sudah termaktub dalam takwim ramalan cuaca negara disebabkan kehadiran partikel dan habuk terampai di atmosfera seperti debu dan juga gas-gas yang akhirnya memberi kesan kepada kehidupan. Sekian sahaja hujah daripada saya. Berbalik semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Nur Fatin Nabila atas kupasan tentang isu kualiti udara sebentar tadi. Saya sangat setuju, isu jerebu ini tidak asing lagi di negara kita. Boleh dikatakan hampir setiap tahun kita akan dilanda jerebu. Saya pasti warga dewan tertanda tanya apakah punca isu jerebu ini. Jadi, tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua pada hari ini. Apakah sebenarnya punca berlakunya jerebu? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang menarik sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada pendapat saya, antara punca berlakunya isu kualiti udara seperti jerebu adalah pembebasan asap dari kenderaan. Perkara ini dinyatakan demikian kerana bilangan kenderaan yang semakin lama semakin meningkat, bak cendawan tumbuh selepas hujan. Amalan berkongsi kenderaan di Malaysia dilihat sangat tidak memberangsangkan. Perkara ini sehingga menyebabkan kenderaan terlalu banyak di atas jalan raya. Perkhidmatan pengangkutan awam seperti teksi, bas, LRT dan monorail juga hanya dipandang sepi oleh masyarakat. Keadaan ini semakin teruk apabila kenderaan-kenderaan seperti lori, trailer dan bas yang tidak diservis secara berkala mengeluarkan karbon monoksida sehingga asap terlalu tebal dan melebihi had yang sepatutnya. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah, masyarakat juga melakukan pembakaran terbuka sehingga menyumbang kepada jerebu yang teruk. Pembakaran terbuka secara besar-besaran dilakukan untuk membersihkan kawasan pertanian atau membersihkan kawasan rumah. Asap-asap pembakaran inilah telah memenuhi ruang udara sehingga mengurangkan kualiti udara. Saya boleh katakan bahawa perangai masyarakat ini bagaikan enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih atas penjelasan yang jelas daripada ahli panel yang kedua berhubung punca jerebu. Punca jerebu di Malaysia adalah disebabkan asap-asap kenderaan yang mengandungi karbon monoksida yang tinggi dan adanya pembakaran terbuka yang mampu menggugat kualiti udara. Soalan saya seterusnya buat ahli panel pertama, saudari Nur Fatin Nabila. Bolehkah saudari jelaskan kesan-kesan daripada masalah jerebu ini? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan. Sebelum mengupas lebih lanjut berkaitan kesan kualiti udara, khususnya jerebu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pantun yang berbunyi, pergi berkelah si anak dara, di tepi kolam ternampak camar, hentikanlah pencemaran udara supaya alam tidak tercemar. Baiklah, dalam petikan akhbar Amir Abdul Hamid mengatakan 6 daripada 10 negara ASEAN iaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan Filipina kerap kali mengalami krisis jerebu bermusim yang menjejaskan kualiti udara dan memberi kesan kepada kehidupan seharian penghuninya. Amnya, jerebu ini memberi impak negatif dalam pelbagai aspek termasuk kualiti udara dan seterusnya memudaratkan kesihatan dan aktiviti harian manusia.
Dalam jangka masa pendek, anggota badan manusia seperti mata, hidung dan tekak mungkin akan mengalami keremsaan akibat daripada jerebu dan risiko penyakit seperti penyakit jantung dan paru-paru juga akan meningkat. Jika isu jerebu ini merebak dan semakin teruk dalam jangka masa yang panjang, saluran darah turut akan terjejas yang boleh menjurus kepada penyakit vaskular. Seperti yang telah saya maklumkan tadi, golongan lemah seperti bayi dan warga emas berisiko tinggi dalam fenomena ini, di mana bayi boleh menghidapi asma akibat daripada sensitif kepada kualiti udara yang tercemar, manakala golongan warga emas memberi impak kepada jantung yang lemah. Saya rasa itu sahaja. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih kepada ahli panel pertama atas penjelasan sebentar tadi. Kesan-kesan jerebu sememangnya memberi banyak impak negatif dalam kehidupan seharian kerana terdedah kepada pelbagai penyakit yang memudaratkan. Saya yakin setiap kesan yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi saya mohon panel kita yang kedua, Saudari Nur Ain Maisarah, untuk memberi solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah jerebu ini. Terima kasih saudari moderator. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada pandangan saya terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengekang gejala jerebu daripada terus merebak sehingga menjejaskan kualiti udara. Antaranya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang yang ketat kepada petani atau masyarakat yang melakukan pembakaran terbuka. Kenakan denda yang setimpal dengan perbuatan mereka yang mementingkan diri itu. Selain itu, kesedaran hendaklah diberikan kepada pemilik kereta yang jarang diservis dengan melakukan program seperti iklan-iklan di televisyen serta media sosial. Kerajaan juga perlu memberikan peruntukan bagi merendahkan harga untuk mendapatkan perkhidmatan servis kereta. Kes jerebu di Malaysia pada hari ini dilihat agak membimbangkan. Situasi jerebu yang semakin memburuk di beberapa negeri di Malaysia sememangnya berpunca daripada asap tebal ekoran kebakaran hutan besar-besaran di Indonesia berdasarkan bukti titik-titik panas, rakaman pergerakan udara dan angin. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan ke atas kesihatan Malaysia. Kesihatan mereka, maafkan saya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abdul Hassan dalam temu bual bersama Berita Harian berkata, antara langkah yang boleh diambil adalah mengelak daripada melakukan aktiviti fizikal di luar bangunan dan memakai penutup muka sekiranya terpaksa berada di luar. Saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang isu kualiti udara iaitu jerebu, termasuklah punca, kesan dan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Tuntasnya, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Jadi setiap pihak haruslah berganding bahu untuk menyelesaikan masalah jerebu ini supaya kualiti udara di negara ini sentiasa dalam keadaan baik, bukan membimbangkan. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan rakyat yang cakna tentang masalah jerebu ini. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh sudah sampai ke pulau, kalau mendaki sudah sampai ke puncak, kalau kita sudah sampai kepada penghujung bicara.
Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. The world is yours.